Hai geng, apa khabar? Hari ni kita nak cakap pasal Myvi dengan Iris. Kita banding ride, handling dan comfort saja. Perbandingan Myvi dengan Iris bersepar dekat YouTube lah. So kita cakap sikit pasal yang asas, harga dia. Yang Myvi 1.5 AV 52,600. Iris 1.6 Premium 50,700. Okay, sekarang kita cakap kuasa dia pula. Myvi 1.5 76 kW 137 Nm torque dan berat dia 1015 kg Dan Iris 1.6 Premium 80 kW 150 Nm torque dan berat dia 1178. Okey, kita cakap pasal Myvi dulu. Tahukah anda bahawa satu dalam 5 kereta yang dijual di Malaysia ni adalah Myvi? Satu dalam 5. Maknanya 20%. Jangan main-main. Okey. So anda tahu kereta ni adalah kereta paling popular. Sebab tu apa-apa hal mesti ada Myvi. Ada aksiden lah, langgar lembu lah, masuk longkang lah, apa-apalah, apa-apa je mesti ada Myvi punya. Sebab 20% daripada kereta kat Malaysia. Jangan main-main. Okey, so masa kita bawa Myvi ni, apa yang saya rasa adalah kereta dia memang cukup lah, power dia memadai. Dia gunakan enjin Toyota ni 1.5, memang bagus. Tapi yang saya tak suka sekali adalah dia punya auto start stop lah. Tapi tak apa, dia boleh ditutupkan. Cadangan saya adalah anda tutupkan auto start stop dia, sebab auto start stop ni akan merosakkan starter anda. Okey. Selain daripada itu, Myvi ada banyak kelebihan dari segi dia ada tow reader. Iris tak ada. Dia ada ASA 2.0. Iris tak ada. Iris hanya ada voice command saja. Yang ASA 2.0, apa yang dia ada? Dia ada pre-collision warning, di mana dia akan memberi amaran kalau ada tanda-tanda bahawa anda akan melanggar kereta di depan. Kalau anda tidak tekan brake lepas dia bagi amaran, dia akan buat autonomous emergency braking. Dia akan brake sendiri. Tapi ini semua ada berada di bawah kelajuan 80 km sejam. Okey. Lagi satu dalam ASA adalah kalau anda main handphone dekat lampu isyarat, kereta depan dah belah, dia dah jalan lebih kurang 3 meter, kereta anda belum jalan, Myvi akan bagi amaran, iaitu forward departure alert ataupun leading vehicle alert, dikenali di brand-brand lain lah, di mana dia akan bagi bunyi bip 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 supaya anda pun akan jalan. Lagi satu adalah dalam ASA adalah pedal miss operation, di mana kalau anda dekat kapak, anda salah tekan, nak tekan brake, pergi tekan minyak, kita kalau detect dekat depan ada dinding ataupun ada objek, dia tidak akan jalan cepat, dia akan jalan perlahan je, supaya anda tidak langgar tembok lah. Okey. Itu adalah kelebihan ASA 2.0. Lagi satu adalah kelebihan antara untuk Myvi ni adalah dia punya jimat petrol. Kalau 1 liter dia boleh pergi sampai 20 km. Hui, memang best ni. Myvi pun ada anti-snatch hook, di mana beg tangan boleh diletak di dalam kereta dengan selamat lah. Okey, ini adalah kelebihan Myvi berbanding dengan Iris. So masa saya pandu Myvi ni, saya dapat rasa bahawa kereta dia power. Okey. Dia punya handling pun okey lah. Tapi ada satu saja, suspensi dia ditala dengan begitu keras sekali, di mana masa kita jalan di jalan yang beralunan ataupun kita langgar apa-apa ham dekat jalan, dia akan melantun. Hui, dia punya talaan suspensi dia memang sporty habis lah. Sebab tu Myvi dinamakan King of Highway lah. Tapi dia merupakan sebuah kereta yang sangat-sangat praktikal lah. Di mana kalau kita tengok dari pembelian daripada rakyat Malaysia ni, 1 dalam 5 kereta yang dibeli adalah Myvi. Kita semua tahu bahawa Myvi adalah kereta yang betul-betul baloi lah. Di mana dia bagi begitu banyak barang sekali.
Okay, sekarang kita cakap pasal Iris pula. Iris ni dari luar dia nampak cute juga, tapi dari segi design tu terpulang lah. Sama ada anda suka Myvi ataupun anda suka Iris. Tempat seat dia nampak sporty. Dia ada stitching warna merah, dia ada carpet warna merah, nampak begitu sporty lah. So masa kita bawa Iris ni, okay, dia punya radio, dia punya infotainment, dia ada voice command, dia ada high proton. So anda boleh buka lah kat radio ke apa ke dengan high proton. Kelebihan Iris berbanding Myvi adalah dia punya ride handling dan comfort, di mana dari segi bawa kereta, kalau kita lalu tempat lekuk-lekuk, jalan lekuk-lekuk, kita nak buat corner dia lebih tajam dan dia punya keselesaan lebih bagus lah. Sebab kita dah bagi tahu tadi bahawa talaan suspensi Myvi kan sangat-sangat keras. So talaan suspensi Iris adalah lebih bagus, lebih selesa. So maka kalau anda ada berkeluarga, anak-anak ataupun ibu bapa yang selalu mabuk kereta, saya cadangkan kalau nak beli antara Myvi dengan Iris, lebih baik ambil Iris ataupun bawa family semua yang mabuk kereta tu pergi cuba dua-dua. Pergi pandu uji dua-dua, bagi dia orang duduk kat belakang sekejap waktu, tengok sama ada dia orang okey tak. Kalau tidak, nanti anda susah. Kalau nak naik genting bawa family yang mabuk kereta tu, habis kereta semua bersepah. Ya. Tapi kekurangan Iris adalah yang ni, dia punya lampu masih halogen lagi, dan dia punya boot lebih kecil daripada boot Myvi. Kena ingat, sebab kita dah kecil, kalau nak ambil barang ni, boot lebih kecil lah. So kena ingat yang itu. Tapi dari segi power Iris lebih power daripada Myvi. Dari segi power lah. Tapi kena tengok apa kegunaan tuan-tuan dan puan-puan nak, di mana anda jalan. Kalau jalan traffic jam kat Kuala Lumpur tu, power pun tak guna, betul tak? So kita dah test drive Myvi dengan Iris. Pada saya, kalau kawan-kawan yang betul-betul suka, minat bawa kereta dengan cepat, nak selesa, nak ride handling and comfort yang best sekali, kita Iris lah. Tapi pada kawan-kawan, terutamanya para wanita yang nak kereta yang selesa, yang biasa, dekat bawa-bawa dekat bandar je, bolehlah beli Myvi. Sebab Myvi pada pendapat saya adalah lebih kurang masalah. Dia kurang masuk workshop. So kalau para wanita dia masuk workshop ni, dia takut. So wanita nak satu kereta yang masuk kunci, buka, start, jalan, masuk minyak, dah boleh. Tak payah pening kepala, ya. Tapi kalau budak lelaki tak apa, budak lelaki boleh pergi servis kereta dia suka, ya. So perbandingan ride handling dan comfort di sini, pemenang dia adalah Iris. Okay. So kalau pertimbangan anda semasa beli kereta adalah lain daripada ride handling dan comfort, anda nak satu yang baloi, anda nak satu engine yang reliable, anda nak satu yang kurang masuk workshop, anda nak semua sistem keselamatan macam ASA 2.0 yang saya cakap tadi, mungkin Myvi lebih baloi lah. Tapi kalau anda dah tahu, tengok market dah tahu dah, satu daripada 5 orang yang beli kereta, dia akan beli Myvi sebab dia baloi, dia murah, dia senang, maintenance rendah, resale value. Saya belum cakap resale value lagi. Resale value Myvi adalah yang paling best dalam Malaysia. Kereta yang paling best yang resale value, lebih bagus daripada Toyota, adalah program Myvi. Jangan terperanjat. Saya pun terperanjat masa saya tolong jualkan Myvi kawan saya pun terperanjat. Kereta Myvi betul-betul bagus dari segi resale value. Okey, lagi satu point adalah mana anda bawa kereta anda. Okey, contoh kata kalau anda bawa kereta kat dalam bandar Kuala Lumpur, jalan semua rata, semua bagus, boleh beli Myvi, tak jadi masalah lah. So kalau anda seorang yang selalu balik kampung anda di Bahau, di Rantau, di Kuala Lipis, di jalan-jalan yang kecil tu, saya cadangkan anda cuba bawa test drive kereta di jalan-jalan kecil ni yang banyak lekuk
untuk alunan tu, tengok sama ada kereta tu selesa untuk anda ke tidak. Sebab tahap keselesaan setiap orang lain. Ada orang boleh duduk dalam kereta yang begitu keras sekali suspensi tapi dia tak rasa apa-apa. Pada saya tak boleh. Saya mesti duduk kereta yang begitu selesa sekali sebab saya dari kelas D. Saya dari segmen D. So itu saja yang perlu anda ingat semasa anda nak pilih lah antara Myvi dengan Iris. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja perbandingan kita yang pendek hari ini. Saya harap saya dapat mencerahkan beberapa isu di mana anda kalau dari segi pemanduan anda akan tahu siapa lebih bagus lah dan apakah kekurangan, iaitu Myvi dia punya talaan suspensi lebih keras. Itu saja. So kalau ada yang mabuk kereta kat rumah tu, bawa pergi test drive. Sama ada dia akan mabuk tak, bawa jalan jauh sikit, test drive jarak jauh sikit. Okay? So saya harap anda akan dapat cari kereta idaman anda. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sila komen di bawah apa perbandingan kereta yang anda nak tengok. Bagi saya tahu, saya akan buat untuk anda. Kita jumpa lagi. Bye bye.